Yang Berhormat, pada tahun 2004-2008, isu moral Datuk Seri Anwar ini menjadi satu ramuan yang agak penyedap untuk menjatuhkan karier politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah situasi sekarang rakyat sudah tidak peduli lagi soal moral kelewatnya itu dan melihat dia terasing? Itu kecuaian manusia, soal peribadinya dan mengambil kira soal perjuangan. Jadi apa komen Yang Berhormat? No, bagi saya ialah seperti yang saya katakan dari awal tadi, truth will prevail. Kebenaran akan muncul. Dan rakyat sudah tahu. Akhirnya kebenaran muncul. Ya. Kebenaran muncul itu maknanya dalam kes liwat pertama, Mahkamah tolak. Dan kes liwat kedua juga telah pun terbukti bahawa apa yang berlaku itu malah Agung pun memberikan pengampunan total. Ya. Ya? Maknanya tidak ada yang boleh mengaibkan. Dan sebaik saja ini yang paling yang dahsyatnya bagi saya, sebaik saja dia lepas daripada dalam kes liwat pertama, dia terus ke Saudi Arabia dan disambut oleh Raja Saudi. Raja Saudi. Kalaulah betul-betul liwat itu menjadi isu yang besar, Raja Saudi kata, ini yang pertama kali orang pelewat. Yang kedua ni banduan. Aku tak nak jumpa. Ini Raja sambut dia. Dan selepas itu juga, dalam kes liwat kedua ni, dia melawat beberapa buah negara, termasuk sekali lagi Saudi dan juga Turki. Seluruh dunia sekarang ni pun, semasa kita bercakap ni, pemimpin-pemimpin dunia yang datang ke Kuala Lumpur terus berjumpa dengan Anwar. Dan ambassador mereka juga. Jadi maknanya sekarang ni dunia melihat bahawa ini adalah political ploy. Ini adalah satu mainan politik yang bukan benda yang pelik bagi mereka. Bagi mereka ini mainan politik yang dimainkan oleh rakyat Malaysia, yang sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang baru digunakan, malah dalam arena politik ini di luar negara sudah lama. Jadi rakyat Malaysia sudah, dengan apatah pula dengan handphone, dengan smartphone sekarang ni, apa yang berlaku dalam 2 minit sudah ada dalam smartphone kita. Yang Berhormat, bagaimana pandangan PKR sebelum operasi dia keluar daripada PKR, Timbalan Presiden U terlibat dalam satu video yang jelas wajahnya, yang ada pengakuan dari orang partnernya melakukan lewat tu dan baunya dan munculnya istilah semburit. Masa itu apa pandangan parti Yang Berhormat terhadap isu Timbalan Presiden ini? Adakah ditegur, dibincangkan dalam acara parti atau sebagainya? Oleh kerana dia inilah sebab Anwar juga pernah difitnah. Yeah. Okey. Jadi keputusan yang parti buat adalah kita serahkan kepada pihak yang berkuasa. Polis lah maksudnya. Okay? Sebab kita tidak mahu terus mengambil sikap bahawa Azmin terlibat dalam kes sodomi contoh. No? Sebab fitnah pernah kena berat. No? Jadi kita tak mahu repeat benda fitnah itu. Jadi kita kena serah. Jadi cumanya yang kita pelik itu, siasatan tak dibuat. Tidak ada pertuduhan. Sedangkan orang yang terlibat, partner dia tu telah membuat secara open pengakuan. Jadi sekurang-kurangnya siasatan pun tidak dibuat. Dan kalaupun ada siasatan tu, di mana hasil siasatan? Ini yang rakyat bertanya. Adakah kerana dia tu menteri? Kalau dia menteri, Anwar pun timbalan Perdana Menteri waktu tu. Jadi kenapa Anwar ni dibawa ke hulu kilir tilamnya dalam kes ini? Tak ada apa pun. Jadi adakah dalam persepsi rakyat, dia ni anak dia panggil blue eye boy Dr. Mahathir ke, ataupun dia ni ada special person yang dapat protection? Ini persepsi, persepsi. Tetapi jelas bagi saya sebagai pemimpin dalam keadilan, apabila dia mengkhianati perjuangan kita dan mengkhianati rakyat, mengundi dia sebagai ahli parlimen keadilan, mana mengesahkanlah bahawa dia mendapat protection daripada orang tertentu untuk tidak disasar dan tidak dituduh. Jadi, lanjutan daripada itu, maka berdasarkan kenyataan Hamid Badu, dan sekarang ni kita perlu menuntut kepada Hamid Badu berdasarkan kenyataan Wabi itu, kenapa siasatan tak dibuat? Adakah Yang Berhormat tahu, Yang Berhormat
memikirkan dan bersetuju dengan saya bahawa Hamid Badu hanya seekor keldai suruhan Dr. Mahathir waktu dia menjadi ketua Polis Negara hari itu. Di mana apa perkara yang menyentuh bulu bawah Dr. Mahathir tidak ada tindakan. Jadi apa pandangan Yang Berhormat terhadap kenyataan-kenyataan Hamid Badu itu? Adakah dia ikhlas ataupun melepaskan geram, dan bagaimana dengan isu sumber ini? Jadi Yang Berhormat, Tan Sri Hamid Badu ialah seorang pejabat awam, IGP. Saya juga bekas pejabat awam dulu. Jadi dalam sistem yang diamalkan di Malaysia ini, we have boss. Boss is always right. Sebab yang akan menjawab ialah bos, bukan saya. Jadi walaupun saya buat siasatan dan sebagainya, tapi bos kata simpan fail ni, saya simpan lah. Sebab itulah sistem yang kita ada. Kita tidak seperti negara barat yang lain yang agak independen. Siasatannya, contohnya kalau SPRM di Hong Kong, dia very independen. Kan? Kita tidak. SPRM kita di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kan? Jadi macam mana ni? Gaji mereka dibayar oleh Treasury, oleh Kementerian Kewangan, naik pangkat oleh KSN. Jadi akhirnya kita tidak independen. Begitu juga dengan saya ingat Tan Sri. Cuma dia 2-3 hari ni kasar sikit. Dia cakap mungkin lepas dia nak pencen ni. Tapi waktu itu, saya ingat dia juga mempunyai tekanan-tekanan. Dia sebagai seorang penjawat awam, saya dapat rasai, sebab saya juga bekas penjawat awam, yang tidak mudah untuk keluar daripada norma yang diamalkan di Malaysia. Jadi Wabi, balik kepada berdosa Anwar Ibrahim bercita-cita jadi PM ini. Jadi Yang Berhormat fikir bahawa bila berlaku pembubaran parlimen, kerana kita tahu bahawa parlimen ini mau tidak mau akan dibubarkan juga. Kerana jika parlimen bersidang, sudah tentu undi tidak percaya akan datang. Dan kalau walaupun tidak diluluskan oleh Dewan Rakyat, oleh Speaker Dewan Rakyat usul untuk undi tidak percaya, tetapi akan menjadi satu gelak ketawa dalam sebuah negara demokrasi ala British, Westminster ini, mana parti pemerintah lebih rendah majoritinya pada pembangkang. Jadi ini akan jadi gelak ketawa lah nanti. Jadi itu sebab Kerajaan Perikatan Nasional bertahan tidak mahu wujudkan sidang parlimen. Okay? Jadi Wabi, saya nak tanya Wabi ni lah. Dalam keadaan sekarang ni, kalau parlimen tidak bersidang, darurat disambung, apa akan kesudahan negara kita ni? Darurat bersambung. Dia ada beberapa perkara yang akan berlaku. Yang pertama, keyakinan rakyat terhadap pemerintah tertentu terhakis sekarang. Terhakis. Malah rakyat mula mempertikaikan jumlah yang tersiar sekarang ni. Hari ni 2,000, besok 2,500, lusa 3,000. Jadi rakyat kata betul ke ni? Kan? Mana dia orang dapat data ni? Sekarang rakyat smart. Kan? Yang kedua, suka tak suka, sambunglah macam mana pun, tidak ada satu perancangan yang jitu untuk memastikan rakyat di bawah ini mendapat pembelaan dari segi, contohnya penjagaan, pekerjaan dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat seperti di Taiwan, New Zealand, Australia, ekonomi dah pick up. Indonesia ekonomi dah pick up. Jadi ini yang menjadi igawan kita. Soal saya sebagai orang politik, tak ada masalah lah, kita tunggulah. Sebab akhirnya kita akan ada pilihan raya. Kan? Tetapi sementara itu berlaku, yang menjadi mangsa ialah rakyat. Yang Berhormat, saya nak tanya juga Yang Berhormat, bahawa dalam keadaan sekarang ni, apabila kerajaan kita tidak mendapat sokongan, bukan saja di kalangan rakyat sekarang ini, kerana Yang Berhormat kata tadi bergantung pada 220 orang ahli parlimen. 220. Tetapi soalnya sekarang ni, dunia juga sudah tidak respect dengan Malaysia dalam mengamalkan demokrasi. Itu sebab pelaburan agak prejudis dalam melabur dalam negara kita. Jadi soalan saya sekarang ni, pilihan raya akan datang ni, yang jelas Pakatan Harapan akan tetap bergabung dengan 3 parti ini, iaitu PKR, DAP dan juga Amanah. Bagaimana jika UMNO menghulurkan kerjasama dengan kedudukan status quo yang sama dalam pilihan raya 2018 yang hari itu? Apa sikap PKR
dari segi pandangan YB lah. Saya sikap terbuka asalkan baik untuk negara. Seperti yang saya katakan tadi bahawa kita perjuangkan dalam keadilan ialah reform parti. Dan kalau UMNO bersedia untuk reform, saya rasa tidak ada masalah. Dan sudah tentu di kalangan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan juga melihat bahawa harus kita tidak mengenepikan mana-mana kumpulan sekiranya mereka betul-betul mahu reform seperti kita terima bersatu dahulu. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Dan asalkan ianya mempunyai kebaikan dan membawa kebaikan kepada rakyat. Dan saya rasa Parlimen harus mempunyai satu kumpulan parti yang kuat, baru boleh kita bergerak secara lebih stabil, lebih utuh. Dan saya rasa kalau sekiranya ini dapat kita laksanakan, banyak masalah-masalah remeh-temeh, lompat-melompat yang dapat kita selesaikan.